al-imamul jair. Sebab syaitan tahu kalau boleh pegang ketua, kalau boleh pegang pemimpin, ya, dia akan memberi kesan impak yang begitu merata kepada rakyat. Dia tahu kalau pemimpin baik, kesannya akan merata. Kalau pemimpin jahat, kesannya juga akan kena kepada rakyat. Kalau macam kita, tara-tara kita jadi baik, kesannya sekadar lingkungannya kecil kita je. Sesama jiran, sesama orang kampung, orang taman yang dapat merasai kesan. Tapi kalau pemimpin, apatah lagi pemimpin nombor satu, pemimpin utama, dia akan memberi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sedaya jemaah sekalian, sebab itu berulang kali kita kata dalam Islam soal kepimpinan kita kena ambil tahu, kena ambil peduli. Atau dalam bahasa kita hari ini soal politik, soal siasat, soal kuasa. Islam perlu kepada kuasa. 13 tahun Nabi di Mekah memang usaha dakwah berterusan, tetapi oleh kerana tidak ada kuasa, tak banyak benda yang Nabi boleh lakukan. Banyak agenda-agenda yang nak dibawa terbantu sebab tak ada kuasa. Kepimpinan ketika itu dipegang oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang sewaktu dengannya. Bukan kata nak buat masjid, nak semayang pun terpaksa menyorok-nyorok kerana dipantau SB keliling. Abu Jahal dan kepimpinan keluarkan berkeliling. Kalau tengok ada perjumpaan dengan Muhammad, kalau ada yang cuba-cuba nak semayang, ada yang nak buat busra, halaqah atau seumpama siapa, itu kesan daripada kuasa. Mereka menggunakan kuasa. Fir'aun dengan kuasa yang ada, yasumunakum su'al adab wa yudabbihuna abna'akum. Itu kuasa. Dia memerintahkan mengeluarkan satu pekeliling, anak-anak lelaki yang kecil mestilah dibunuh dengan kuasa. Dia boleh arahkan. Sebab itu syaitan cuba sedaya upaya, agenda besar mereka ialah melahirkan sebanyak mungkin al-imamul jair, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mesra agama, pemimpin yang tak ada wawasan akhirat. Sebab itu dalam Quran begitu banyak tuan-tuan ayat. Kalau kita nak baca satu persatu, antaranya dalam surah Al-Isra, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kami akan memanggil kamu mengikut siapa pemimpin kamu di dunia dahulu. Jadi soal kepimpinan ini tak terhenti hanya di dunia. Kita dah faham cerita pemimpin ni tak kat dunia je, siapa memimpin pun sama. Tidak. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami akan panggil kamu di akhirat kelak mengikut siapa pemimpin kamu. Kamu duduk belakang pemimpin tu. Dan tuan-tuan boleh lihat, antaranya dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab, satu gambaran yang begitu jelas. Allah rakam dialog ahli neraka yang diseksa. Tuan-tuan boleh rujuk ayat 66 surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daripada ayat 66, 67. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim bi'faini minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira. Surah Al-Ahzab. Balik nanti tuan-tuan buka daripada ayat 66, ayat 67, ayat 68, 3 ayat. Pada hari ketika kami bolak-balikkan wajah mereka di dalam api neraka. Allah panggang kita macam mana kita panggang ayam, daging untuk buat kebab kan, pusing kanan, pusing kiri. Allah bolak-balikkan muka kita dalam api neraka nanti. Begitu dahsyat. Lalu berkatalah ahli neraka yang diazab ini, ya laitana ata'na
celaka kami. Alangkah bagusnya kalau di dunia dahulu kami mentaati Allah dan Rasul. Untuk menyesal. Dan mereka berkata lagi, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, sesungguhnya di dunia dahulu kami telah mentaati. Dia terjemah di sini, pemimpin-pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Soal kepimpinan disebut. Di dunia dahulu kami mentaati sadatana wa kubara'ana. Pemimpin dan pembesar-pembesar kami, sedangkan kami tahu mereka bawa kami ke jalan yang sesat. Mereka berpelembagaan yang tidak mengikut Al-Quran, Sunnah. Kami tahu, tapi ikut juga. Rabbana atihim bi'afaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, Engkau timpakan azab 2 kali ganda kepada pemimpin dan pembesar-pembesar kami ini, 2 kali ganda azab. Dan Engkau laknatlah mereka dengan sebesar-besar laknat. Laknan kabira. Cerita pasal sadatana wa kubara'ana. Baik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain tuan-tuan dan jemaah sekalian yang menceritakan soal kepimpinan begitu besar. Sebab itu bila Nabi tanya, siapakah yang paling kamu suka sekali di kalangan umat aku? Naik nombor 1 tuan-tuan, pemimpin yang jahat. So kita kena peka, kena tahu. Kalau kita baca dalam surah At-Taubah ayat 23. At-Taubah ayat 23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu ambil, jangan kamu angkat, jangan kamu calonkan, jangan kamu lantik aba'akum, sekalipun bapa kamu sendiri, wa ikhwanakum, adik-beradik kamu, awliya, sebagai pelindung, sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai ketua. Ini istahabbul kufra 'alal iman, sekiranya mereka lebih cenderung kepada kekufuran daripada iman, jangan lantik walaupun ayah kamu sendiri. Ini prinsip Quran tak. Sekalipun adik-beradik, kalau mereka hidup berpaksikan kekufuran, menolak iman, ketika itu kamu tidak boleh melantik mereka, tidak boleh meletakkan mereka pada satu jawatan. Ini adab-adab atau cara-cara memilih pemimpin, semua disebut dalam Al-Quran. Banyak sekali sebenarnya kalau kita nak perjelaskan satu persatu. Baik. Sebab itu kita sebut dalam Islam, politik dan agama tidak boleh dipisahkan sama sekali. Kalau kita pisahkan berarti kita tanpa sedar atau sedar telah menganut pahaman yang dinamakan sekularisme, memisahkan kehidupan daripada agama. Itu satu pahaman yang sesat lagi menyesatkan. Baik. Yang kedua,